Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas Lam bagi tingkatan 3. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung pelajaran mengenai al-fi'lul madhi. Pelajar-pelajar masih ingat lagi tak apakah yang dimaksudkan dengan al-fi'lul madhi? Al-fi'lu, apakah maksud al-fi'lu? Al-fi'lu itu maksudnya kata kerja ataupun perbuatan. Apa contoh perbuatan? Apa contoh kata kerja? Kita buat tiap hari kan? Makan, minum, berlari, berjalan, memasak, mandi. Itu semua kata kerja ataupun perbuatan. Dalam bahasa Arab kita panggil al-fi'lu. Baiklah, kemudian apa pula maksud al-madhi? Al-madhi ni maksudnya yang telah berlalu ataupun telah pun berlaku. Jadi, al-fi'lul madhi maksudnya perbuatan itu telah berlaku. Saya telah makan. Saya telah membaca buku. Saya telah menyiram pokok. Jadi fi'il madhi ni menerangkan tentang perbuatan-perbuatan yang kita dah selesai melakukan pekerjaan tersebut. Baiklah. Fi'il madhi terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama kita panggil al-ghaibu, al-ghaibatu. Al-ghaibu dan al-ghaibatu. Baiklah, al-ghaibu maksudnya al-ghaibu dan al-ghaibatu maksudnya pihak ketiga. Pihak ketiga ataupun kita gunakan fi'il madhi bagi pihak ketiga ni maksudnya kita menceritakan tentang orang yang tak ada depan kita. Pihak ketiga ni siapa? Al-ghaibu dan al-ghaibatu ni maksudnya pihak ketiga. Pihak ketiga ni siapa? Dia telah membaca Al-Quran pagi tadi. Kita cerita tentang dia. Tapi dia tu tak ada depan kita. Ataupun mereka telah berjaya di dalam peperiksaan. Mereka tu tak ada depan kita. Jadi, mereka adalah pihak ketiga. Ataupun dalam bahasa Arab ni kita panggil al-ghaibu, al-ghaibatu. Pihak ketiga ataupun orang yang tidak ada di hadapan kita. Kita bercerita ataupun kita bercakap mengenai orang yang tak ada depan kita. Kenapa di sini al-ghaibu? Kenapa di bawah ni al-ghaibatu? Baiklah, al-ghaibu ni adalah pihak ketiga untuk lelaki. Perkataan-perkataan yang termasuk dalam kategori pihak ketiga tu apa dia? Al-ghaibu pihak ketiga untuk lelaki. Jadi perkataan-perkataan yang termasuk dalam kategori pihak ketiga bagi kategori lelaki adalah huwa. Huwa dia seorang lelaki. Huma mereka 2 orang lelaki. Hum mereka ramai lelaki. Contoh, huwa zahaba. Dia seorang lelaki telah pergi. Kita cerita pasal Abu telah pergi ke masjid. Huwa zahaba ilal masjid. Kita cerita pasal Abu dah pergi masjid. Tapi Abu tu tak ada depan kita. Bila bercakap atau bercerita tentang orang yang tak ada depan kita, maka dia termasuk dalam kategori al-ghaibu. Kemudian al-ghaibatu maksudnya pihak ketiga bagi perempuan. Ustazah nak bagi tahu ini bukan fi'il ni, ini adalah isim. Cuma Ustazah nak tunjuklah isim-isim yang termasuk dalam kategori pihak ketiga. Kita tengok pula pihak ketiga dari sudut perempuan. Hiya, huma, hunna. Hiya dia seorang perempuan, huma mereka 2 orang perempuan, hunna mereka ramai perempuan. Contohnya hiya zahabat. Zahabat adalah fi'il madhi. Hiya zahabat dia seorang perempuan telah pergi. Baiklah. Kemudian kategori fi'il madhi yang kedua adalah al-mukhatabu wal-mukhatabatu. Ustazah tak tulis fi'il dekat sini. Ustazah cuma bagi kata ganti nama aja. Kata ganti nama aja yang berkaitan dengan pihak kedua. Baiklah.
Al-mukhatabu dan al-mukhatabatu maksudnya pihak kedua. Apa maksud pihak kedua? Pihak kedua ni maksudnya kita bercakap dengan orang yang ada depan kita. Ataupun kita bercerita dengan orang yang ada depan kita. Jadi pihak kedua ni kata ganti namanya adalah kamu, awak. Baiklah. Kita tengok pula pihak kedua al-muqatabu daripada kategori lelaki, kata ganti nama yang termasuk dalam pihak kedua adalah anta, kamu seorang lelaki. Antuma, kamu dua orang lelaki. Antum, kamu ramai lelaki. Ini adalah kata ganti nama bagi pihak kedua. Baiklah, macam mana fi'al madhi? Contoh ayat kata kerja fi'al madhi bagi pihak kedua, contohnya anta zahabta. Anta zahabta. Kamu seorang lelaki telah pergi. Nanti kita bercakap dengan orang yang ada depan kita. Bila kita bercakap dengan orang yang ada depan kita, maka dia adalah pihak kedua. Al-mukhatabatu maksudnya kita bercakap dengan orang yang ada depan kita bagi kategori perempuan. Kata ganti nama bagi diri perempuan ada 3. Anti, antuma, antunna. Anti, kamu seorang perempuan. Antuma, kamu dua orang perempuan. Antunna, kamu ramai perempuan. Dan contoh ayat bagi kategori perempuan, anti zahabti, kamu seorang perempuan telah pergi. Jadi zahabti, kamu seorang perempuan telah pergi. Akalti, kamu seorang perempuan telah makan. Qara'ti, kamu seorang perempuan telah baca. Jadi itu adalah fi'al madhi untuk pihak kedua ataupun al-mukhatabu wal-mukhatabatu. Maksudnya penggunaan fi'il madhi untuk kita bercakap dengan orang yang ada depan kita. Baiklah, kemudian kita tengok pula fi'il madhi bagi kategori yang ketiga, iaitu al-mutakallim wahdah dan al-mutakallim ma'al ghair. Al-mutakallim wahdah ni maksudnya kita bercakap tentang diri kita. Mutakallim wahdah bercakap tentang diri sendiri. Contohnya saya telah makan. Saya telah tidur. Saya telah menyiapkan kerja sekolah. Saya telah membasuh baju. Okey, jadi kalau menggunakan saya tu, maksudnya fi'il madhi tu daripada kategori mutakallim wahdah. Maksudnya kita bercakap tentang diri sendiri. Qara'tu, yang ni satu bagi kata ganti nama yang termasuk ana ni adalah kata ganti nama bagi mutakallim wahdah. Jadi saya, ana ni saya. Dan ana ni bukan fi'il tau. Ana ni adalah kata ganti nama. Ustazah senaraikan di sini adalah semua kata ganti nama bagi setiap kategori. Jadi di sini ana ni adalah kategori mutakallim wahdah, bercakap tentang diri sendiri. Dan seterusnya mutakallim ma'al ghair. Maksudnya bercakap tentang diri sendiri dan mewakili orang yang ada bersamanya. Mutakallim al-ghaib bercakap tentang diri sendiri dan mewakili orang yang ada bersamanya. Kata ganti nama bagi kategori ini adalah nahnu, kami, maksudnya kami atau kita. Kami telah makan. Akalna, kami telah makan. Qara'na, kami telah membaca. Jalasna, kami telah duduk. Jalasna, nun ada alif selepas dia. Baiklah. Inilah dia 3 kategori fi'il madhi. Kategori pertama al-ghaib wal-ghaibatu, maksudnya pihak ketiga. Kita bercakap ataupun bercerita mengenai orang yang tak ada depan kita. Kategori fi'il madhi yang kedua adalah al-muqatabu wal-mukhatabatu, iaitu kita bercakap ataupun kita sembang, kita bercerita dengan orang yang duduk depan kita. Dan kategori yang ketiga mutakallim wahdah dan mutakallim ma'al ghair, bercakap tentang diri sendiri ataupun bercakap tentang diri sendiri dan mewakili orang yang ada bersama dia pada masa tu. Kami atau kita. Kami semua dah semayang. Kami semua dah baca buku. Jadi telah itu termasuk dalam kategori fi'il madhi. Perbuatan yang telah menunjukkan dia adalah fi'il madhi. Baiklah, seterusnya untuk kelas hari ini kita akan sambung fi'il madhi daripada ataupun bagi kategori yang kedua. An-naw'us tsani maksudnya kategori yang kedua. An-naw'us tsani kategori yang kedua, mohon kamu saling maksud.
Tadi Ustazah dah terangkan fi'il madhi ada 3 kategori, al-ghaibu wal-ghaibatu, maksudnya pihak ketiga. Yang kategori kedua adalah al-mukhatabu wal-mukhatabatu. Apakah maksud al-mukhatabu wal-mukhatabatu? Maksudnya fi'il madhi itu digunakan untuk bercakap tentang pihak kedua. Siapa pihak kedua? Kamu. Maksudnya kita bercakap dengan orang yang ada depan kita. Macam saya kata tadi, kalau al-mukhatabu wal-mukhatabatu, maksudnya kita bercakap ataupun kita duduk sembang ataupun kita bercerita dengan orang yang duduk depan kita. Contoh dia macam, kamu telah membaca. Adakah kamu telah membaca buku? Jadi, kamu telah membaca buku tu maksudnya kita bercakap tentang orang depan kita, orang yang ada depan kita, kita tanya dia, adakah kamu dah baca buku? Adakah kamu telah menulis surat? Kamu telah menulis surat. Orang tu ada depan kita tak? Ada kan? Kita tanya dia dan dia duduk depan kita. Kita sembang dengan dia dan dia duduk depan kita. Jadi, itu adalah fi'il madhi bagi kategori mukhatab dan mukhatabah. Fi'il madhi ni telah. Kamu telah. Okey. Kamu, mukhatab dan mukhatabah, orang ada depan kita, telah membaca. Kamu telah membaca. Telah membaca itu adalah fi'il madhi. Baiklah, jom kita tengok. Seterusnya, ad-dhamair al-munfasilatu, dhamir ataupun kata ganti nama diri, al-munfasilatu yang terpisah. Baiklah, sekarang kita tengok kata ganti nama diri yang termasuk dari pihak kedua. Kata ganti nama diri yang termasuk dari dalam kategori pihak kedua. Yang pertama kita tengok bagi kategori lelaki adalah anta, kamu seorang lelaki. Antuma, kamu dua orang lelaki. Mohon saling maksud dan saya harap kamu saling maksud setiap apa yang Ustazah terjemahkan ini. Ad-dhamair al-munfasilatu maksudnya kata ganti nama diri yang terpisah. Jadi mohon kamu saling maksud apakah yang dimaksudkan dengan ad-dhamair al-munfasilatu dan semua yang Ustazah terangkan maksud supaya kamu faham dan tak lupa nanti. Jadi anta maksudnya kamu seorang lelaki, antuma kamu dua orang lelaki, antum kamu ramai lelaki. Tiga kata ganti nama ini adalah al-muqatab. Al-muqatab ni maksudnya bagi kategori lelaki. Orang yang kita bercakap dengan dia, yang ada depan kita bagi kategori lelaki. Jadi macam mana kita nak membina ayat ataupun perkataan fi'il madhi kalau kita nak bercakap dengan orang yang ada depan kita dan dia tu lelaki. Baiklah, kalau seorang, kita guna fa'alta. Perkataan fa'ala. Fa'ala tu maksudnya telah melakukan. Jadi perkataan fa'ala. Okey, perkataan fa'ala ni. Fa'ala, nampak tak? Okey, fa'ala maksudnya telah melakukan. Jadi macam mana kita nak kata kamu telah melakukan? Jadi nak kata kamu telah melakukan dan orang tu seorang lelaki, kamu tambah ta yang berbaris fathah selepas perkataan fa'ala. Jadi fa'alta. Contohnya zahabta, kamu seorang lelaki telah pergi. Seterusnya, kalau kita nak bercakap dengan orang lelaki tu ada dua orang, kita nak bercakap dengan orang yang ada depan kita dan dia adalah dua orang lelaki. Kita tambahlah tuma selepas fi'al madhi. Fa'al tuma. Sukun. Fa'al tuma. Tambah tuma. Maka contohnya, untuk dua orang lelaki, zahabtuma. Kamu dua orang lelaki telah pergi. Kemudian kalaulah orang lelaki tu ramai, kita nak tanya, kamu semua telah pergi ke? Ataupun kamu semua telah pergi ke masjid. Bagus. Kamu semua, kerana kamu semua telah pergi ke masjid. Okey, macam mana kita nak buat ayat kamu semua telah pergi? Kamu semua lelaki telah pergi. Jadi, kita buat menggunakan kaedah fa'altum. Tambah fi'il, tambah kata ganti nama diri tum selepas fi'il. Maka jadilah zahabtum.
menunjukkan maksud di sini kamu ramai lelaki telah pergi. Baiklah. Maksudnya kalau kamu nak buat apa-apa ayat yang berkenaan dengan fi'il madhi, kamu kiaskan menggunakan fi'il ini. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Kiaskan kepada perkataan-perkataan ini, maka jadilah perkataan yang kamu nak buat tu. Kemudian saya nak bagi tahu ad-dhamair al-muttasilatu ni maksudnya ad-dhamair kata ganti nama diri. Ad-dhamair kata ganti nama diri, al-muttasilatu yang bersambung. Al-muttasilatu yang bersambung. Maksudnya anta, antuma, antum. Kalau perkataan kata ganti nama ni tak bersambung dengan apa-apa ayat, maka tulisannya macam ni. Tetapi kalau perkataan ini bersambung dengan fi'il ataupun kata kerja, maka dia bertukar macam ni. Ta, tuma, tum. Ta ni maksudnya anta. Tuma ni maksudnya antuma. Tum maksudnya antum. Jadi kata ganti nama ini akan bertukar menjadi tulisan seperti ini jika dia bersambung dengan fi'il ataupun kata kerja sebelumnya. Harap kamu boleh faham setakat ini. Baiklah, kemudian kita tengok pula bagi kategori yang kedua, iaitu al-mukhatabatu. Al-mukhatabatu ni kategori perempuan, pihak kedua. Al-mukhatabatu ni maksudnya pihak kedua kategori perempuan. Jadi kata ganti nama yang termasuk dalam kategori mukhatabatu pihak perempuan, ataupun kita nak bercakap dengan orang yang ada depan kita, ataupun kita bercerita dengan orang yang ada depan kita dan dia adalah perempuan. Dan ini adalah kata ganti nama yang termasuk dalam kategori mukhatabah, maksudnya pihak kedua yang orang ada depan kita, iaitu anti, kamu seorang perempuan, antuma, kamu dua orang perempuan, antunna, kamu ramai perempuan. Anti, kamu seorang perempuan, antuma, kamu dua orang perempuan, antunna, kamu ramai perempuan. Jadi macam mana kita nak buat ayat? Kamu ramai perempuan telah membaca. Kamu seorang perempuan telah membaca. Kamu dua orang perempuan telah membaca. Jadi ada kaedah dia di sini. Baiklah, kalau kamu nak buat ayat tentang kamu. Kamu seorang perempuan telah membaca buku. Okey, jadi fa'alti, ta baris kasrah, sambungkan selepas fi'il. Nak buat kamu dua orang perempuan telah membaca, contohnya tuma. Qara'tuma, telah qara'a membaca, telah membaca. Qara'tuma, kamu dua orang perempuan telah membaca. Akala, makan. Nak buat kamu dua orang perempuan telah makan, akal tuma. Kemudian kalau nak buat tentang ramai perempuan, kamu ramai perempuan telah makan. Akala, makan kan. Jadi akal tunna, kamu ramai perempuan telah makan. Jalasa, duduk. Maksudnya jalasa telah duduk. Macam mana nak buat fi'il ataupun nak buat ayat? Kamu ramai perempuan telah duduk. Tambah tunna selepas perkataan jalasa. Maka jadilah jalas tunna. Macam itulah cara nak buat dia. Semua juga saya nak bagi tahu dekat kamu, ti, tuma, tunna ni adalah kata ganti nama diri. Bila dia bersambung dengan fi'il, tulisan dia jadi macam ni. Kalau kata ganti nama tu duduk terpisah, tak bersambung dengan apa-apa fi'il, apa-apa kata kerja, maka ditulis macam ni. Tapi bila dia bersambung, kata ganti nama ni bila bersambung dengan fi'il sebelum dia, maka tulis macam ni. Anti bertukar menjadi ti. Antuma bertukar menjadi tuma. Antunna bertukar menjadi tunna. Bila jadi macam ni tulisan dia? Bila bersambung dengan fi'il. Jadi contoh nak buat, kamu seorang perempuan telah pergi, zahabati, tambah ti selepas fi'il. Kamu dua orang perempuan telah pergi, tambah tuma selepas fi'il. Kamu ramai perempuan telah pergi, tambah tunna selepas daripada fi'il madhi. Saya harap kamu boleh faham setakat ni. Seterusnya kita sambung pula fi'il madhi bagi kategori yang ketiga ataupun an-naw'us salis. Ustazah nak beritahu dekat kamu, fi'il madhi bagi kategori yang ketiga ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertama kita panggil al-mutakallim wahdah. Al-mutakallim wahdah sebutannya.
Dan yang kedua, al-mutakallim ma'al ghair. Al-mutakallim ma'al ghair. Baiklah, apakah maksud al-mutakallim wahdah? Al-mutakallim wahdah maksudnya bercakap tentang diri sendiri. Jadi perkataan apa yang kita selalu guna kalau nak bercakap tentang diri sendiri? Kita kata saya. Jadi mutakallim wahdah ni kita bercakap tentang diri sendiri. Saya telah membaca buku. Saya telah membasuh kereta. Saya telah mengemas rumah. Ayat-ayat yang Ustazah bagi ni adalah fi'il madhi bagi kategori al-mutakallim wahdah. Baiklah, yang seterusnya al-mutakallim ma'al ghair bagi kategori fi'il madhi yang seterusnya. Apa maksud al-mutakallim ma'al ghair ni? Mutakallim ma'al ghair maksudnya bercakap tentang diri sendiri. Boleh juga kita bercakap tentang diri sendiri. Dan bukan kita bercakap tentang diri kita saja, tapi kita wakilkan juga orang yang ada bersama kita. Contohnya, saya dan adik-adik telah mengemas rumah. Saya dan adik-adik telah mengemas rumah. Ataupun kami telah mengemas rumah. Ayat yang lebih tepat adalah untuk mutakallim ma'al ghair ni maksudnya kami telah mengemas rumah. Kami adalah perkataan mewakili diri dia dan adik-adik dia yang kemah rumah sekali dengan dia. Contoh. Ataupun kita telah berjaya di dalam peperiksaan. Kita telah berjaya di dalam peperiksaan. Kita tu mewakili diri dia dan rakan-rakan yang berjaya dalam peperiksaan. Jadi kalau mutakallim ma'al ghair ni ada dua perkataan dari sudut bahasa Melayu lah. Kami atau kita. Kami atau kita ni maksudnya ayat tu perkataan itu mewakili diri sendiri dan orang yang ada bersamanya. Baiklah, kita tengok bagi kategori al-mutakallim wahdah dulu. Apakah kata ganti nama bagi kategori al-mutakallim wahdah? Kata ganti namanya adalah ana. Apa maksud ana? Yang ni memang kamu semua tahu dah ni apa maksud ana. Ana adalah saya. Ana ini adalah ad-dhamair al-munfasilatu, iaitu kategori kata ganti nama yang terpisah. Kata ganti nama yang terpisah maksudnya perkataan ana ataupun perkataan saya kalau tak bersambung dengan fi'il, maka tulisan dia macam ni, ana. Tetapi kalau kita nak kata saya telah makan, macam kamu tahu, telah makan dalam bahasa Arabnya adalah akala. Jadi macam mana kita nak bagi tahu ke orang ayat saya telah makan? Jadi kalau kamu nak membina ayat saya telah makan, kamu buat macam ni. Guna kaedah ni. Tambah tu, ta baris dhammah selepas fi'il. Akal tu. Tu ni maksudnya saya. Saya tu ni, tulisan tu ni adalah ad-dhamair al-muttasilah, kata ganti nama diri yang bersambung. Bersambung macam mana? Maksudnya perkataan ana ni bila dia bersambung dengan fi'il, maka tulisan dia akan bertukar menjadi tu. Akal tu, saya telah makan. Jalas tu, saya telah duduk. Qara tu, saya telah membaca. Lagi apa lagi? Qarajtu, saya telah keluar. Kata betul, saya telah menulis. Okey, contoh diberikan di sini adalah zahabtu, saya telah pergi. Dan kategori mutakallim wahdah dan mutakallim ma'al ghair ni, perkataan ni boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan. Kalau kamu lelaki, kamu nak habaq dekat orang, kamu telah makan, saya telah makan. Akal tu. Kalau kamu perempuan, kamu nak cakap dekat orang yang kamu telah makan, kamu boleh kata juga akal tu. Maksudnya, perkataan ini boleh digunakan untuk diri sendiri, sama ada orang tu lelaki atau dia tu perempuan. Baiklah, kita tengok yang terakhir iaitu mutakallim ma'al ghair. Maksudnya dia bercakap tentang diri sendiri dan dia juga mewakili orang yang ada bersamanya. Contohnya seperti kami kita
dalam bahasa Arab, kami kita ni apa dia? Kami kita dalam bahasa Arab adalah nahnu. Okey, nahnu ni adalah kata ganti nama diri yang terpisah. Maksudnya perkataan nahnu ni kalau tak bersambung dengan fi'il, kita tulis macam ni, nahnu. Maksud nahnu adalah kami atau kita. Tetapi kalau kamu nak kata kami telah makan, nak buat macam mana? Tambah nun alif selepas fi'il. Akalna, kami telah makan. Sallaina, kami telah salat. Lagi apa lagi? Fatahna, kami telah membuka. Nasarna, kami telah menolong. Jadi, kami kalau bersambung dengan fi'il sebelumnya, maka tulisannya menjadi nun alif. Okey, itu membawa maksud kami. Contoh di sini, zahabna, kami telah pergi ataupun kita telah pergi. Penggunaan ayat ini boleh digunakan untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Baiklah, sebelum tamat kelas kita, ada sedikit keterangan yang kamu perlu tahu. Fi'al madhi bagi kategori mutakallim wahdah dan mutakallim al-ghair boleh digunakan oleh lelaki dan perempuan bagi mewakili dirinya dan orang yang ada bersamanya. Macam saya cerita tadi, fi'al madhi bagi kategori mutakallim wahdah dan mutakallim al-ghair, perkataan fi'al madhi ini, zahabtu, saya telah pergi. Kamu nak bagi tahu dekat orang yang kamu telah pergi masjid, zahabtu ilal masjidi. Sama ada kamu lelaki atau kamu perempuan, kamu boleh guna zahabtu. Macam tu juga kalau kamu lelaki ataupun kamu perempuan, kamu nak habaq kamu dan kawan-kawan kamu telah pergi masjid, kamu boleh guna zahabna. Sama ada kamu lelaki atau kamu perempuan. Jadi boleh guna untuk dua jantina, zahabtu dan zahabna. Maksudnya kami atau kita telah pergi. Baiklah, inilah dia pelajaran mengenai fi'il madhi. Saya harap kamu dapat faham dan pada pelajaran akan datang, insya-Allah kita akan membuat sedikit latihan mengenai fi'il madhi. Wallahu a'lam bissawab.